la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini diturunkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan ayat yang diturunkan, antaranya kewajipan puasa ini, dikenali sebagai ayat Madaniyah, yang dicirikan dengan penurunan hukum-hukum selepas terbentuknya pemerintahan. Kalaulah ibadah puasa ini hanya berkaitan dengan amalan pribadi, sudah pastilah ianya boleh diturunkan sebelum hijrah, sebagaimana kewajipan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala difardukan sebelum hijrah. Tetapi ayat puasa ini difardukan selepas hijrah, selepas pembentukan sebuah negara, menunjukkan betapa pentingnya ayat ini. Selain daripada melihat daripada amalan perspektif individu, ia juga boleh dilihat dari perspektif bermasyarakat dan bernegara. Selalunya kita akan melihat bahawa kewajipan puasa ini, kalaupun dikaitkan dengan persoalan masyarakat, ia dikaitkan dengan persoalan perasaan berlapar. Bagaimanakah perasaan berlapar itu boleh membangkitkan kepekaan kita kepada golongan fakir miskin. Sedangkan kita maklum, ayat Madaniyah ini diturunkan bagi melengkapkan sistem Islam setelah wujudnya sesebuah negara. Dan betapa pula kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah mewajibkan puasa ini dengan menggunakan perkataan kutiba. Dan Allah merangkaikan berdekatan dengan ibadah puasa ini beberapa kewajipan. Di antaranya disebut kutiba alaikumul qisas. Di antaranya disebut kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Difardukan ke atas kamu melaksanakan hukum qisas. Kemudian ayat yang berikutnya, difardukan ke atas kamu apabila seseorang di kalangan kamu hadir kepada maut, maka ia meninggalkan wasiat yang baik. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang bagaimanakah sistem hukum Islam ini terbentuk selepas adanya pemerintahan. Dan kalau kita lihat ayat yang lain, di antaranya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu berperang, sedangkan peperangan itu kamu tidak menyukai. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa persoalan puasa ini bukan hanya persoalan berkaitan dengan amal fardiyah, amal individu, tetapi ia boleh dilihat dari perspektif kenegaraan, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita tahu bahawa ibadah puasa ini di antara matlamat Allah mewajibkan, matlamat utamanya, yang lain-lain itu adalah sampingannya, supaya sedar tentang kepentingan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Itu sampingan. Yang utamanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan kamu mendirikan ibadah puasa itu, ia akan menjadikan kamu bertakwa. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa prinsip takwa ini adalah merupakan prinsip yang penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjat manusia di sisinya berasaskan kepada ketakwaan, berasaskan kepada siapa yang paling hebat takwanya kepada Allah, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu dari kalangan seorang lelaki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenali di antara satu sama lain. Dan yang paling tinggi mulia di sisi Allah ialah yang terlebih tinggi takwa kepada. Menjelaskan kepada kita bahawa ketakwaan itu adalah merupakan asas yang penting kepada pembentukan seseorang individu. Dan prinsip ketakwaan inilah yang menjadi asas yang penting kepada pembentukan sesebuah keluarga Islam. Dan prinsip inilah yang menjadi asas pula kepada pembentukan sesebuah masyarakat Islam dan sesebuah negara Islam. Takwa inilah yang sebenarnya menjadi prinsip, menjadi dasar, menjadi matlamat dan menjadi tujuan kepada pembentukan sesebuah masyarakat, pembentukan sesebuah negara. Sebagaimana yang kita selalu dengar apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, walau annal ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan seandainya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan melimpahkan keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Menunjukkan di situ bahawa prinsip-prinsip takwa merupakan asas yang penting kepada pembentukan sesebuah negara. Sebagaimana kita lihat pada hari ini, negara-negara dibentuk di atas prinsip-prinsip mereka yang tersendiri. Ada negara yang dibentuk berasaskan kepada prinsip memberi kebebasan kepada rakyat untuk mereka memperolehi, mengaut keuntungan dan memperolehi keseronokan. Negara yang berasaskan kepada liberalisme dan kapitalisme ini mementingkan kebebasan rakyat, memberikan kebebasan rakyat. Dan kerajaan yang paling baik dalam konteks mereka ialah kerajaan yang memberikan kebebasan, yang lepas tangan. Istilah yang digunakan laissez-faire government, kerajaan yang lepas tangan. Apabila mereka membentuk kerajaan, maka mereka mendoktrinkan rakyat mereka dengan pemikiran ini. Pengikut-pengikut dalam sesebuah negara yang beramalkan liberalisme dan kapitalisme, mereka menjadi pengikut-pengikut yang bebas, melakukan apa sahaja demi keuntungan dan juga demi keseronokan mereka. Di sinilah berlakunya apa yang kita lihat, prinsip-prinsip yang didokong oleh mereka berasaskan kepada kebebasan. Ada sebahagian negara yang meletakkan prinsip kesamarataan, meletakkan prinsip perkongsian mutlak berkaitan dengan sumber-sumber kekayaan negara yang diamalkan oleh sosialisme dan komunisme. Mereka mengutamakan kepada pembahagian sama rata, dan mereka meletakkan bahawa sesebuah negara dan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan berpusat, autokrasi, yang kemudian yang membawa kepada pemerintahan kuku besi ataupun despotisme. Apabila negara ini bangun, mereka melakukan perubahan atas nama revolusi, kemudian mereka mendoktrinkan rakyat mereka atas semangat mendukung revolusi ini. Mereka mendoktrinkan dengan ideologi pembentukan sebagai seorang ahli sosialis dan ahli komunis. Demikian juga dengan negara pragmatis.